Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kita mula dengan ummul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Syukurlah kita sebanyak-banyaknya ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan limpahan rahmatnya jualah kita bertemu lagi. Ya lama ni sebenarnya kita tak sambung tafsir ni. Rasanya kalau tak salah saya Januari dulu 5 bulan ya. Tapi alhamdulillah malam ini malam 9 Zulhijjah, esok hari Arafah, kita dapat menyambungnya dan kita telah pun habiskan 4 surah yang terdapat dalam juzuk yang ke-29, sebab kita guna juzuk 29 daripada tafsir Al-Munir. Dan malam ini kalau tak salah saya kita di muka surat 153. Ya, muka surat 153 iaitu surah baru, iaitu surah Nuh nama dia. Ya, surah Nuh. Seperti biasalah di awal surah ni banyak perkara yang dia sentuh. Dan ayat yang pertama, kumpulan ayat pertama yang akan dihuraikan ialah ayat 1, 2, 3, 4 dengan tajuk pengutusan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaum baginda. Seperti biasa saya baca ayat yang akan kita huraikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nun tak dengung ya. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nazirum mubin. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. Itu 4 ayat pertama ya daripada surah Nuh yang mengandungi 28 ayat. Baik, beberapa perkara berhubung dengan surah ini seperti yang dinyatakan oleh pengarang kitab tafsir Al-Munir Dr. Wahbah Zuhaili. Yang pertama sekali, surah Nuh ini adalah surah yang diturunkan sebelum hijrah, lalu dikenal sebagai surah Makkiyah, turun sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia mengandungi 28 ayat. Surah ini dinamakan sebagai surah Nuh kerana mengambil sempena Nabi Nuh alaihissalam dan kisah baginda bersama kaumnya dari peringkat permulaan dakwah baginda sehingga berlakunya bencana bah atau banjir besar. Ada dalam surah ni ya. Hal ini dirakamkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala di awal surah yang saya baca tadi, iaitu bermula dengan Inna arsalna Nuhan ila qaumih. Baik. Dalam susunan Al-Quran, selepas satu surah datang surah yang lain. Misalnya sebelum surah An-Nuh ini ialah surah Al-Ma'arij. Dan biasanya apabila diteliti ada kaitan di antara surah yang dahulu dengan surah yang baru dengan surah sebelumnya, yakni di antara surah dahulu dengan surah yang baru. Kalau di sini apa kaitan surah Nuh dengan surah Al-Ma'arij? Terdapat 2 aspek kesinambungan dalam surah ini dengan surah sebelumnya. Ada kesinambungan kaitan. Kaitan apa surah Nuh dengan surah Al-Ma'arij?
Pertama, dia kata persamaan permulaan kedua-dua surah ini dalam menyatakan ancaman azab terhadap golongan kafir, iaitu kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam surah Al-Ma'arij dan surah Nuh alaihi salam dalam surah ini. Jadi awal surah Ma'arij mengancam orang yang tidak percayakan kepada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Nuh ini pun ada peringatan juga kepada umat Nabi Muhammad supaya beriman dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada ayat tadi, an anzir qaumak, berikan peringatan kepada kaum engkau. Yang kedua, kaitannya selepas Allah Subhanahu wa taala menyatakan di akhir surah Al-Ma'arij menerusi ayat, inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum, inna laqadirun ala an nubaddila khairan minhum, yang bermaksud kami benar-benar maha kuasa untuk menggantikan mereka dengan umat yang lebih baik daripada mereka. Dalam surah Al-Ma'arij Allah kata, aku ada kuasa, kalau aku nak hapuskan kamu, aku boleh hapuskan bila-bila masa dan aku gantikan dengan umat yang lain. Allah susuli pula dengan memaparkan kisah kaum Nabi Nuh AS. Jadi dalam suratul Ma'arij Allah beritahu dia boleh binasakan umat yang tidak beriman dengan Rasul dan dia gantikan dengan umat yang lain. Kemudian dalam surah Nuh Allah paparkan kisah bagaimana Allah membinasakan umat Nabi Nuh kecuali yang beriman, dan akhirnya manusia digantikan pula dengan umat yang lain yang memang asalnya juga daripada keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebab dia kata kisah kaum Nabi Nuh yang ditenggelamkan kecuali yang beriman, dan mereka kemudiannya digantikan dengan golongan yang lebih baik. Paparan peristiwa tersebut menjadi sandaran dalil yang juga mengisbatkan makluman mengenai kuasa untuk menggantikan yang disebut dalam surah Al-Ma'arij. Bahasa mudahnya, Allah nak tegaskan melalui surah Al-Ma'arij, diperkuat melalui surah Nuh, aku ini kata Allah ada kuasa. Taatlah kepadaku, jangan derhaka. Sebab kalau aku nak hapuskan, aku boleh hapuskan satu umat dan aku boleh gantikan mereka dengan umat yang lain. Ini sebagaimana kisah para pemilik kebun yang dipaparkan dalam surah Al-Qalam menjadi sandaran dalil terhadap kenyataan di akhir surah Al-Mulk. Sebab sebelum daripada ini surah Al-Qalam dan surah Al-Mulk, di akhir surah Al-Qalam ada kaitan dengan ayat di akhir surah Al-Mulk dari sudut maksud dan makna. Jadi begitulah. Maka dengan yang demikian jelas pada kita bahawa susun atur surah-surah dalam Al-Quran ada hikmah di sebaliknya yang diketahui dan dikehendaki oleh Allah, kemudian ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hanya akan kita dapat melalui pembacaan kitab-kitab tafsir. Saya selalu sebut dia, untuk dapat banyak maklumat tentang Al-Quran ini, maka kita rujuklah kepada kitab-kitab tafsir yang begitu mudah untuk kita rujuk sekarang ini. Baik, apa kandungan surah Nuh ini secara umum? Sebab surah-surah itu panjang, tetapi biasanya di awal surah, kalau kita baca kitab tafsir yang muktabar, mutaakhir, dia akan terangkan ringkasan kandungan surah itu. Kita selalu baca surah Yasin kan, tapi kalau orang tanya apa ringkasan surah Yasin, kita pun tak tahu sebenarnya. Carilah kitab tafsir, ya, insya-Allah di awal kitab-kitab tafsir yang muktabar, yang terbaru, ada dinyatakan ringkasan surah. Di sini surah Nuh tadi mengandungi sebanyak 28 ayat. Apa ringkasan kisah yang ada dalam surah ini? Surah ini sebagaimana surah Makkiyah yang lain menitik beratkan perihal prinsip akidah. Senang. Kalau surah itu surah Makkiyah, maka yang diberi penekanan ialah persoalan akidah. Kalau surah itu surah Madaniyah, yakni surah yang turun kepada Nabi selepas Nabi hijrah, dia lebih banyak memberi penekanan kepada persoalan syariat atau peraturan hidup, atau bahasa mudah kita kata persoalan fiqh. Surah-surah Makkiyah ni dia bincang pasal akidah, yakni rukun iman, iaitu menjelaskan unsur-unsur iman,
menolak penyembahan patung dan berhala, serta mengemukakan dalil kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah. Begitulah biasanya dalam semua surah-surah Makkiyah. Sebab penekanan baginda sallallahu alaihi wasallam waktu baginda berdakwah di Mekah ialah membetulkan akidah. Surah ini dimulai dengan keterangan bahawa Allah Subhanahu wa taala mengutuskan Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Sebab tu mula tadi dengan ayat inna arsalna nuhan, kami utus Nabi Nuh. Itu awal sekali. Baginda berusaha memberi peringatan kepada kaumnya, di samping mengajak mereka meninggalkan perbuatan dosa supaya jadi bila Rasul ngajak kaum dia supaya beriman dengan Allah, berhenti buat dosa, ada tujuan untuk kebaikan mereka di dunia, lebih-lebih lagi di akhirat. Di sini apa tujuan Nabi Nuh mengajak mereka beriman kepada Allah, berhenti melakukan perbuatan dosa supaya Allah memberi pengampunan, supaya Allah mengurniakan harta dan zuriat kepada mereka. Sebab tu kalau kita baca ayat tadi maka disebutkan an ya'budullaha wattaquh yaghfir lakum min dzunubikum. Kalau kamu sembah Allah, takwa kepadanya, laksanakan perintah Allah, ampun dosa kamu dan Allah berikan kepada mereka zuriat yang baik. Diberikan juga kepada mereka pelbagai jenis syurga yang terdapat di dalamnya sungai-sungai. Ini di akhirat. Taat kepada Rasul, maka di akhirat Allah ridha, maka berpeluanglah untuk menikmati nikmat yang syurga. Tak akan tetapi mereka enggan menyahut seruan dakwah baginda Nabi Nuh, malah mereka bertindak melampau dalam kesesatan dan menderhaka secara berterusan. Itulah yang dilakukan oleh kaum Nabi Nuh, dan kita tahu Nabi Nuh ini berdakwah dalam tempoh masa yang sangat panjang, lebih dari 900 tahun. Tapi yang beriman hanya beberapa orang sahaja. Kemudian Allah memerintahkan mereka agar mencari dalil kewujudan, keesaan dan kekuasaan Allah. Dalam surah ni Allah perintahkan umatnya supaya cari dalil yang menunjukkan Allah ada, Allah esa, Allah kuasa. 3 benda tu yang utama dalam akidah. Allah ada. Selepas kita yakin Allah itu ada, kita kena cari dalil dan yakin betul Allah itu wahdaniyah. Selepas daripada itu, kita cari dalil yang menunjukkan kekuasaan Allah. Kaum Nuh diperintah agar melaksanakan suruhan Allah dan mengenali nikmat-nikmat dengan cara memerhati akan kejadian langit dan bumi. Macam mana kita nak tahu nikmat Allah? Macam mana kita nak tahu Allah ada? Macam mana kita nak tahu Allah Maha Kuasa? Dengan memerhatikan segala nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak nikmat yang kita terima, yang kita tahu kita memang tidak mampu untuk mengadakannya. Di samping Allah suruh mereka meneliti hakikat kejadian manusia yang mendapat pelbagai nikmat. Mereka perlu menghargai dan tahu menilai segala nikmat yang dianugerahkan Allah. Kaum Nabi Nuh perlu tahu nikmat dan menghargai nikmat. Sampailah kepada zaman kita macam itulah juga. Sebab ini persoalan akidah tadi. Persoalan akidah sama saja sejak zaman Adam, Nabi Nuh sampai zaman kita. Kenali Allah. Ketahui nikmat kurnia Allah. Selepas daripada itu, syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan mensyukuri nikmat, Allah akan tambah dan Allah akan kekalkan nikmat. Di antaranya yang disebut nikmat hidup senang di dunia yang terbentang luas. Di samping memanfaatkan segala hasil-hasilnya. Berapa banyak hasil di dunia yang kita manfaatkan. Khazanah dan bahan galian yang tersimpan dalam perut bumi. Mereka bebas berjalan di merata pelusuk bumi serta merentasi jalan-jalan yang luas. Allah sebut dalam surah Nuh ini pada ayat yang ke-15 hingga ayat 20. Bermula dengan ayat nanti kita akan jumpa. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa. Yang bermaksud, tidakkah pula kamu mengetahui dan memikirkan bagaimana Allah telah mencipta
bertingkat-tingkat. Allah jadikan langit itu berlapis-lapis, dan langit itu setiap saat, setiap masa kamu dapat melihatnya. Kamu berpijak di bumi yang hebat, kamu melihat ke atas, kamu lihat langit yang bertingkat-tingkat, dalil kepada adanya Allah, wujudullah, asanya Allah, wahdaniyatullah, kuasanya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, surah ini diakhiri. Ini ringkasan kan, isi dia 3 perkara saja. Surah ini diakhiri dengan keterangan mengenai kekufuran dan kedegilan kaum Nabi Nuh. Jadi di akhir surah nanti Allah ceritakan kepada kita macam mana kaum Nabi Nuh tu degilnya, kufurnya terhadap Nabi Nuh, dan mereka terus menyembah berhala, balasan yang menimpa mereka di dunia dan di akhirat. Dan kita akan tahu nanti di akhir surah ini doa Nabi Nuh alaihissalam terhadap kaumnya agar dibinasakan dan dimusnahkan selepas baginda bersusah payah berdakwah selama 950 tahun. Umat dia pun umur panjang-panjang, Nabi Nuh umur dia 950 tahun. Akhirnya Nabi Nuh berdoa, Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirin dayyara. Wahai Tuhan, kata Nabi Nuh, jangan tinggal seorang pun orang kafir di atas muka bumi. Allah makbulkan doa Nabi Nuh, ya. Namun dalam tempoh dakwah Nabi yang panjang tadi, kaum baginda tetap tidak meninggalkan kekufuran, tidak mengambil manfaat daripada dakwah baginda, tetap tidak meninggalkan kekufuran, tidak ambil manfaat dari amaran dan peringatan yang disampaikan. Ini ditegaskan oleh Allah dalam firman-Nya, di mana Nabi Nuh berkata, qala Nuh rabbi innahum asawni. Itu Nabi Nuh mengadulah kepada Allah, ya Allah, kaum aku tu sentiasa derhaka kepada aku. Jadi kalau kita baca bahagian ni, kita tahu kandungan ringkas surah Nuh. Baik, untuk detailnya maka dibahagikan oleh pengarang kepada beberapa bahagian, bermula ayat 1 hingga ayat 4. Tajuknya pengutusan Nabi Nuh alaihissalam kepada kaumnya. Saya terus pergi kepada tafsir dan ulasannya. Terjemahan seperti biasalah saya tak baca, kerana dalam tafsiran dia akan sebut terjemahan sekali lagi. Firman Allah Subhanahu wa taala ayat 1 bermaksud, sesungguhnya kami mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya dengan berfirman kepada Nuh. Allah utus Nabi Nuh kepada kaum dia dengan Allah berfirman memerintahkan Nabi Nuh, kata Allah, berikanlah peringatan dan amaran kepada kaummu sebelum tiba kepada mereka azab yang sangat pedih. Kalau kita balik kepada ayat tadi, an anzir qaumaka, wahai Nabi Nuh, berikan peringatan, berikan amaran kepada kaummu, min qabli ayyatiyahum azabun alim, sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Bila Allah suruh Nabi Nuh beri peringatan kepada kaumnya, maknanya Allah telah pun melantik Nabi Nuh sebagai rasul. Allah perintahkan baginda supaya mempercayai Allah, beriman kepada Allah, kemudian beramal dengan peraturan Allah tanpa disuruh sampai kepada kaum. Nuh hanya seorang nabi. Itu kita maklum kan. Bila Allah kata ingatkan kaummu, maknanya tak cukup kamu saja tahu, kamu beri peringatan kepada kaum. Maka waktu itu Allah mengutus Nabi Nuh sebagai seorang rasul. Maknanya Allah mengutus Nabi Nuh sebagai rasul yang pertama kepada kaum baginda. Allah memerintah Nabi Nuh memberi amaran kepada kaumnya tentang bencana Allah, tentang bencana dari Allah sebelum azab yang tidak terperi sakitnya menimpa mereka di akhirat nanti. Di akhirat itu lain, tapi ada azab di dunia ini lagi. Allah suruh Nabi Nuh ingatkan kaum dia, ya, iaitu azab di dunia, mereka ditenggelamkan dalam banjir. Jikalau mereka bertaubat kembali kepada Allah, azab itu tidak akan dikenakan kepada mereka. Allah beri peringatan. Waktu itu mereka semua sembah berhala. Maka Allah beri peringatan, berhenti sembah berhala, sembahlah Allah. Dengar peringatan daripada Nabi Nuh. Kalau tidak,
kamu akan ditimpa azab yang pedih sebelum azab di akhirat nanti. Begitu ya. Firman Allah bermaksud, ini ayat 2, bila Allah perintah, dia pun tampil menyeru kaum dia. Kata Nabi Nuh, terjemahan, wahai kaumku, sesungguhnya aku diutus kepada kamu sebagai rasul, pemberi ingatan dan amaran yang nyata. Tengok, kalau kita tengok ayat dia, qala ya qaum. Bila Allah suruh, Nabi Nuh pun laksana tugas dia, lalu dia pergi menghadap kaum dia. Dia kata, qala ya qaum, kata Nabi Nuh, wahai kaumku, inni lakum nazirun mubin. Aku ni bagi kamu adalah rasul yang Allah perintah untuk beri peringatan, nazir, amaran dan mubin. Aku juga adalah rasul yang memberikan penerangan untuk kamu. Itu ayat yang kedua. Nuh berkata kepada kaumnya, sebenarnya kehadiranku ialah untuk memberi amaran dan mengingatkan kamu terhadap balasan Allah dengan penyampaian yang jelas. Itu yang nazir, mubin. Aku sampaikan secara jelas. Aku memaklumkan kepadamu prasyarat yang boleh menyelamatkan kamu. Apa dia syarat untuk mereka selamat? An ya'budullah wattaqu. Itu pada ayat yang ketiga. Ya, an ya'budullah wattaqu. Kalau nak selamat, abdikan diri kepada Allah dan bertakwa. Firman Allah ayat ketiga bermaksud, dia pun tampil menyeru, wahai kaumku, sesungguhnya aku diutus kepada kamu sebagai pemberi amaran. Baik, prasyarat tersebut adalah sebagaimana firman Allah yang bermaksud, kamu semua hendaklah menyembah Allah, an ya'budullah, dan bertakwa wattaqu, serta patuhilah arahanku. Tengok, ada tiga ya. Kalau kita an ya'budullah, sembah Allah, wattaqu, takwa kepada Allah, wa ati'uni, taat kepada aku. Kerana perintah-perintah Allah itu disampaikan melalui Rasul. Sembah Allah, takut kepada Allah, taat kepada Rasul. Sebab itu kita tidak boleh meninggalkan Rasul. Sebab Rasul itu tanggungjawabnya ialah menjelaskan apa yang Allah kehendaki daripada Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Kita tengok tafsiran ayat 3 ni. Maknanya aku memerintahkan kamu agar menyembah Allah semata-mata. Itu yang kata tadi, kenali Allah, yakini Allah itu esa. Sebab kenal Allah, tak yakin Allah esa, dia tidak sembah Allah semata-mata. Dia boleh sembah yang lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan dalam akidah Islam tidak ada Tuhan selain daripada Allah. La ilaha illallah, ya. Tanpa menyengutukannya, menunaikan hak-haknya, yakni hak Allah, mematuhi arahannya, menjauhi perkara yang menjerumuskan kamu kepada azabnya. Kamu hendaklah mentaati arahanku. Ku di sini ialah kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Kita mesti patuhi arahan Rasul. Untuk kita ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana aku, kata Nuh, adalah utusan Allah kepada kamu. Baik, yang ada kitab tafsir pengarang menyatakan sedikit di sini tentang makna takwa. Takwa bermakna mematuhi perintah Allah dan menjauhi perkara haram dan dosa. Saya ulang ya. Takwa bermakna mematuhi perintah Allah dan menjauhi perkara haram dan dosa. Waktu dia menyebut tentang perintah, dia tak ada bezakan di antara perintah wajib dan sunat. Tapi dia kata takwa mematuhi perintah Allah. Sebab perintah Allah tu ada dua dalam perkara yang kita kena buat. Satu yang wajib. Yang wajib puasa Ramadan. Yang sunat besok puasa Arafah. Jadi ingat ya, mudah-mudahan kita besok ada ke lapangan, masa puasalah satu hari sekurang-kurangnya. Baik kalau hari ini tadi dah puasa, besok puasa hari Arafah. Dia perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun bukan perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu. Tapi bila yang menjauhi, pengarang sebut, dan menjauhi perkara haram dan dosa. Kerana yang wajib dijauhi, yang haram dan dosa. Sebab setiap yang haram itu dosa.
Jadi dengan yang demikian, jauhi yang haram. Manakala menjauhi yang tidak haram, dia boleh mendatangkan pahala tetapi tidak mendatangkan dosa. Seperti menjauhi yang makruh. Kalau kita jauhi yang makruh, kita dapat pahala. Tapi kalau orang buat makruh, dia tak berdosa. Sebab itu pengarang bila dia menerangkan tentang taqwa, dia kata taqwa itu mematuhi perintah Allah, imma wajib wa imma sunat. Bila menjauhi perkara haram dan dosa, ya. Manakala melaksanakan 3 tugasan taklif yang disebutkan di dalam ayat di atas, menghasilkan 2 pulangan yang berguna. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang keempat. Saya ulang ya, yang di kitab tu. Melaksanakan 3 tugasan, yakni taklif yang disebutkan dalam ayat 3. Apa dia yang Allah perintah dalam ayat 3? Sembah Allah, takut kepada Allah, taat kepada Nabi Nuh. Itu 3. Kalau kita lakukan 3 itu yang dimaksudkan dengan 3 taklif itu, Allah akan berikan kepada kita hasil pulangan yang berguna. Dinyatakan hasilnya pada ayat 4 yang bermaksud, nescaya Allah mengampunkan sebahagian dari dosa kamu dan melanjutkan tempoh hayat kamu, yakni bebas dari siksaan hingga ke suatu masa yang tertentu. Itu pulangan dia. Bagaimana dia mentafsirkan ini? Maknanya, sekiranya kamu beriman dan taat, nescaya Allah akan menghapuskan sebahagian dosa kamu. Mengapa? Sebab dia sebut tadi pada ayat itu, yaghfir lakum min zunubikum. Dia tak kata yaghfir lakum zunubakum. Kalau yaghfir lakum zunubakum, dia ampun semua. Kalau yaghfir lakum min zunubikum, dia ampunkan sebahagiannya saja. Kerana dosa ini kita maklum, ada dosa yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Kita laksanakan perintah Allah, Allah ampun. Tapi yang berkaitan dengan hak manusia, itu bergantung kepada diampunkan oleh manusia setelah kita mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang yang kita melakukan dosa. Sebab itu dia sebut yaghfir lakum min zunubikum, ya. Allah akan menghapuskan sebahagian, memaafkan kecuaian kamu, memanjangkan usia kamu dan melewatkan ajal kematian kamu sehingga tempoh yang paling mutaakhir yang ditentukan oleh Allah. Tak mungkin kita ni tak mati. Sebab Allah dah sebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Sebab itu dalam ayat ni dia sebut yuakhirkum ila ajalim musamma. Kalau kamu taat kepada Allah, Allah takhirkan kamu sampai ke masa yang ditentukan. Maksud ditakhirkan ialah ditakhirkan daripada menerima azab di dunia ini. Kalau kamu taat kepada Allah, tapi dia hanya sampai kepada ila ajalin musamma, sehingga sampai kepada tempoh masa yang ditentukan oleh Allah. Baik, dijanjikan 2 perkara kepada sesiapa yang menyembah Allah dan taat kepadanya. Pertama, diselamatkan dari terkena bencana di akhirat dan dosanya diampunkan. Ada 2 janji Allah, dosa diampun, bencana akhirat terlepas. Yang kedua, dia dapat menikmati seluruh nikmat dunia dengan dilewatkan tempoh ajalnya semaksimal yang mungkin. Dan kalau kita baca pada bahagian itu tu, bila kita baca bab beriman kepada qada dan qadar, ada hadis Nabi SAW, sesiapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka hendaklah ia melakukan kebaikan, terutama melakukan hubungan silaturahim. Ya, tapi bila sampai ajal mesti mati. Tapi kalau kita jaga hubungan silaturahim, banyak kita melakukan kebaikan, Allah beri ruang untuk kita menerima nikmat dunia sebanyak yang mungkin dalam tempoh ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ada ulama yang mengatakan, kalau kita baca dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ada pula orang yang memang ajalnya itu ditambah oleh Allah daripada yang diketahui oleh malaikat, kerana Allah
Kerana apa ni, qada itu ada dua. Satu qada yang ada dalam ilmu Allah itu tidak berubah, satu qada yang ada dalam Lauh Mahfuz yang boleh berubah. Apapun secara ringkasnya, sesiapa yang taat kepada Allah, Allah beri peluang untuk menikmati nikmat dunia ini, dan Allah akan matikan dia apabila sampai ajal yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berpandukan ayat di atas, para ulama menegaskan bahawa taat, tengok disebut dalam kitab ni, berpandukan ayat ini, ulama menyatakan bahawa taat, berbakti dan menghubungkan silaturahim sememangnya dapat melanjutkan usia seseorang. Hakikat ini ditegaskan lagi oleh sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la daripada Anas. Kata Nabi SAW, silaturrahmi tazidul umrah. Silaturrahmi tazidul umrah. Menghubungkan silaturrahim itu melanjutkan usia. Tapi ada juga perbahasan dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Apakah maksud melanjutkan usia? Tadilah ada dua pendapat. Satu, memang Allah tambah. Satu lagi, Allah tidak tambah umur lebih daripada yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yang Allah tambah ialah keberkatan umur tadi. Umur di mana kita hidup rasa bahagia, rasa tenang, itu adalah umur yang barakah. Walaupun tak panjang, tapi nilainya adalah tinggi di sisi Allah. Imam Nawawi umur dia tak panjang, ya, tapi kerana dia banyak melakukan kebaikan, dia selalu disebut-sebut orang macam masih hidup lagi. Jadi itu di antara maksud silaturrahim tazidul umr. Ada dua, satu mungkin ditambah oleh Allah, satu lagi kalau tidak ditambah, yang ditambah ialah keberkatan. Kata Imam Zamakhsyari, salah satu contoh hal tersebut ialah Allah Subhanahu wa taala menentukan sekiranya kaum Nabi Nuh beriman, Allah pasti melanjutkan usia mereka sehingga 1000 tahun, ya. Sebaliknya, jika mereka meneruskan kekufuran, Allah tentu akan membinasakan mereka seawal tahun ke-900. Kalau mereka beriman 1000 tahun umur, tapi kerana ramai yang tidak beriman, seawal tahun 900 Nabi Nuh jadi rasul, 950 maka datang banjir besar, semuanya dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman selamat, yang beriman ada di atas kapal itu dan mereka selamat, ya. Ini yang dimaksudkan menurut Imam Zamakhsyari. Justru difirmankan kepada mereka, berimanlah, nescaya Allah melanjutkan usia kamu sehingga tempoh yang tertentu, iaitu tempoh yang ditentukan Allah, bahawa usia kamu hanya boleh menjangkau sekadar itu dan tidak boleh melebihi. Ia adalah jangka masa yang paling lama, iaitu genap 1000 tahun. Yang beriman selamat, dan ada yang berusia sampai 1000 tahun. Kerana mereka ini selamat daripada banjir itu, turun ke darat, dan kita ini keturunan daripada yang beriman itu. Firman Allah Subhanahu wa taala bermaksud, sesungguhnya saat kematian yang telah ditetapkan Allah apabila sampai masanya tidak akan ditangguhkan kalaulah kamu menyadarinya. Itu kalau kita baca akhir ayat tadi, ya. Inna ajalallahi iza jaa la yuakhkhar law kuntum ta'lamun. Maksud kataan inna ajalallah la yuakhkhar itu ialah sesungguhnya saat kematian yang ditetapkan oleh Allah. Ini yang Allah sebut, iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bila sampai ajal, tidak cepat, tidak terlambat walau satu saat. Inilah yang dimaksudkan ajalallah itu tadi, ya. Apabila sampai, nescaya tidak akan ditangguhkan kalau kamu menyadarinya. Dan memang kita lihat macam tu. Sampai aja masa tengah sujud meninggal, ya. Tengah bercakap, berceramah meninggal. Ajal apabila telah sampai masa itu yang disebut sebagai
ajal yang musamma dalam Quran, ajal yang ditentukan oleh Allah. Maknanya saat mati menurut ketentuan Allah tidak akan ditangguhkan apabila tiba masanya. Saat mati Allah tidak akan ditangguh bila tiba masanya. Sebab itu mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita pula satu, tidak tahu bila kita akan mati. Yang kita tahu kita pasti mati. Saya selalu suruh. Yang kita tahu kita pasti mati, tapi tak ada yang tahu bila dia akan mati. Baik sikit je lagi ya. Walaupun kamu masih berada dalam kekufuran, malah ia pasti berlaku juga. Oleh kerana itu segeralah beriman dan patuh. Seandainya kamu sedar dan peka, tentulah kamu akan mengerti bahawa ajal yang ditentukan Allah apabila tiba, ia tidak akan ditangguhkan walau sesaat pun. Ajal maut suatu yang pasti dan tidak mungkin ditangguhkan. Walau bagaimanapun ia juga bergantung dan berhubung kait dengan perkara-perkara lain. Sikit lagi ya. Dalam keadaan seseorang beriman dan taat, maka ajalnya menjadi lebih panjang dan kemudian pastinya ia menemui kematian juga. Dalam keadaan seorang kafir dan melakukan maksiat, ajalnya dipendekkan, kemudian dia juga akan mati. Ada orang kata, panjang ke main umur ustaz dia kafir? Maksud ajalnya dipendekkan, umur yang panjang tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, akhir sekali program akhir ya. Orang yang berakal adalah orang yang segera melakukan ketaatan sebelum tiba waktu yang ditentukan, di mana kita akan menerima balasan. Apabila Allah menentukan seorang itu dikenakan balasan azab, tiada siapa dapat menahan dan mencegahnya. Dalam ayat ini Allah juga menggandingkan perkataan ajal kepada lafaz jalalah. Ajalallah kan disebut. Apa asal digandingkan tu? Kerana dialah yang menentukan dan menetapkan tempoh ajal seseorang itu. Akhir ayat tadi, inna ajalallah. Maksud ajal Allah bukan ajal Tuhan. Ajal itu dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai di situ kita habiskan tafsiran kepada ayat, dan di akhir kita ada pedoman hidup dan hukum hakam. InsyaAllah mudah-mudahan kita sambung pada bulan yang akan datang. Waktu insya dah masuk. Saya mohon maaf ya, salah dan silap. Syukur kepada Allah tadi saya kata kita dapat bertemu lagi. Ya, mudah-mudahan sekali lagi saya ulang, mudah-mudahan ramai di kalangan kita yang berniat sekurang-kurangnya untuk melakukan ibadat puasa hari Arafah besok. Mudah-mudahan ya. Kita akhiri dengan tasbih dan solat Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.